Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awani. Saya Luqman Haris. Akhirnya teka-teki di Melaka terjawab apabila SPR sebentar tadi mengumumkan bahawa pilihan raya negeri Melaka akan diadakan pada 20 November ini. Penamaan calon akan diadakan pada 8 November, pengundian awal pada 16 November. Jadi kira-kira sebulan dari sekarang, kita akan menempuhi pilihan raya negeri yang kedua kita dalam era pandemik selepas PRN Sabah pada September tahun lepas. Apa yang kita boleh jangka dan bagaimana agaknya pandemik ini mengubah strategi setiap parti politik pada 20 November ini? Saya mahu berbincang bersama dengan Mujibu Abdul Muiz, pencarah kanan Sains Politik UiTM. Mujibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Luqman. Okey Mujibu, sebelum kita bercakap berkenaan dengan strategi politik dan sebagainya, saya nak sentuh berkenaan dengan pihak yang paling penting, iaitu rakyat. Dan secara spesifiknya sudah tentu adalah penduduk di Melaka. Sebelum ini kita lihat sentimen mengenai mengadakan PRN ini agak berbelah bahagi, 50%, 50%. Ada yang mengatakan mereka masih lagi takut, fobia untuk mengadakan PRN. Ada yang mengatakan bahawa sudah cukup selamat. Dan ada juga yang mengatakan bahawa mereka sudah meluat dengan ahli politik yang membuat keputusan tanpa penglibatan rakyat. Jadi mereka mahu PRN diadakan. Mujibu adalah pakar sains politik. Pengajian sains politik juga adalah pengajian mengenai persepsi. Jadi apa persepsi rakyat terhadap pengumuman SPR bahawa pilihan raya negeri akan diadakan buat kali kedua dalam era pandemik? Ya, terlebih dahulu kita mengalung-alungkanlah keputusan SPR yang pada hari ini menamatkan semua pertanyaan kita berkenaan dengan pilihan raya dan sudah tentu pada ketika ini yang perlu dilakukan adalah kesediaan semua pihak, terutamanya rakyat yang akan menentukan dan menggunakan kuasa mereka sebagai pengundi dan juga parti-parti politik lah yang akan merancang strategi masing-masing bagi menawan kursi-kursi tumpuan dalam konteks memenangi jumlah yang diperuntukkan bagi membolehkan kerajaan negeri dibentuk. Seperti mana yang kita mulakan tadi, Luqman, ya, sudah tentu keputusan terhadap pilihan raya ini perlu diadakan ini diterima secara berbahagi oleh rakyat. Tapi saya yakin majoriti rakyat di Melaka tidak bersetuju dengan keadaan ini disebabkan bukan sahaja trauma dengan apa yang berlaku selepas PRN di Sabah pada tahun lalu dan juga ketakutan bahawa pilihan raya ini mungkin membawa kepada satu lagi keadaan yang membolehkan COVID-19 ini meningkat. Ya, ini disebabkan kita baru saja keluar daripada satu proses lockdown yang begitu lama dan bagi negeri sekecil Melaka yang bergantung harap kepada ekonomi pelancongan domestik, maka perkara ini adalah sesuatu yang dikhawatirkan kalau PRN ini membawa kepada satu lagi lockdown dan akhirnya menjadikan Melaka dan juga seluruh negara ditutup kembali. Jadi kalau kita menyaksikan perkara ini, itu antara faktor terbesar yang barangkali dijadikan sandaran kepada rakyat Melaka supaya pilihan raya ini kalau boleh ditangguhkan. Begitu juga dalam keadaan semasa yang saya rasakan politik ini barangkali sudah sampai ke tahap tepu di dalam pemikiran rakyat yang mahu menyaksikan ianya dihentikan buat seketika dan menumpukan pada perkara yang paling penting, ya. Tetapi itulah dalam proses sekarang ini saya rasa penyelesaian itu jelas adalah pilihan raya. Semua proses perundangan telah pun dilakukan bagi membenarkan pilihan raya dilakukan, maka pada ketika ini pilihan raya mesti berjalan seperti mana yang dirancang. Jadi adakah kita jangkakan, adakah mungkin kita akan saksikan ramai pengundi tidak akan turun sama ada mereka sememangnya masih lagi takut dengan penularan COVID-19 atau mereka mungkin protes kerana tidak setuju PRN diadakan? Ya, kalau kita lihat kepada kenyataan SPR sebentar tadi yang menyasarkan 70% pengundian itu, disasarkan 70% jumlah turun mengundi keluar pada PRN kali ini barangkali sukar untuk saya saksikan ianya daripada berlaku. Kita ambil pengajaran daripada apa yang berlaku di dalam PRN Sabah. Ya, jumlah turun mengundi itu dicatatkan sekitar 66%. Walaupun pada ketika itu dengan pandemik COVID-19 masih lagi berlangsung, dengan vaksinasi belum berjalan dan sebagainya. Jadi kita menyasarkan untuk pilihan raya kecil, menyasarkan 70% ini barangkali agak
sesuatu yang tidak realistik. Tetapi bagaimanapun demografi pengundi di Melaka itu yang ada sekitar kurang daripada 500,000 pengundi dengan saiz negeri Melaka yang kecil dan hanya 28 Dewan Undangan Negeri yang bertanding berbanding 73 di Sabah. Maka barangkali perkara itu boleh dicapai. Cuma dalam keadaan sekarang kita harus menyaksikan apakah SOP yang dilakukan oleh Majlis Keselamatan Negara boleh dikuatkuasakan, dan kalau ia dikuatkuasakan, adakah berlaku penguatkuasaan yang tegas, kerana perkara-perkara ini yang menjadi faktor diperhatikan dalam mengawal perjalanan PRN Melaka. Dan kalau ini juga dilakukan, barangkali ada perkara-perkara yang barangkali akan terhambat daripada berlaku, seperti kempen-kempen terbuka dan juga ceramah-ceramah besar, ya, kerana ketika di Sabah saya saksikan agak sukar untuk mengawal ceramah terbuka dan kempen-kempen yang melibatkan tokoh-tokoh besar dan nama-nama besar politik negara daripada tidak dihari oleh jumlah audiens yang ramai. Jadi kalau ini dapat dibendung, saya rasa kemeriahan pilihan raya pilihan raya negeri Melaka itu barangkali agak sedikit menurun. Okay. Ya, tetapi saya jangkakan ini agak sukar berlaku kerana travel antara negeri juga sudah boleh berlaku, maka agak sukar untuk ini dikekang. Jadi saya rasa ketegasan SPR dan juga pihak Majlis Keselamatan Negara dalam mengekang perkara ini barangkali memainkan peranan dalam menentukan hala tuju pilihan raya negeri pada kali ini. Okey, kita harap yang terbaik. 91.4% populasi dewasa di Melaka sudah lengkap 2 dos vaksin COVID-19 setakat ini. 92.9% sudah mendapat 1 dos. Berkenaan dengan hala tuju ini, Mujibu, ada yang mengatakan bahawa rakyat akan memilih BN atau PN demi kestabilan politik. Ada yang mengatakan rakyat akan kembali kepada PH seperti mana pilihan asal mereka pada PRU yang terakhir dahulu, PRU 14. Apa bacaan awal Mujibu terhadap hala tuju PRN Melaka ini? Harus difahami bahawa Melaka adalah satu negeri yang pengundinya sangat bercampur. Kita tidak dapat menyaksikan satu kawasan yang benar-benar didominasi oleh kaum-kaum tertentu, kerana kemajemukan demografi pengundi di Melaka itu sangat baik. Tetapi kalau kita lihat pada trend PRU 14, jelas ia menunjukkan bahawa Melaka masih lagi kuat bersama dengan UMNO, terutamanya kalau kita melihat di kawasan-kawasan sebelah utara dan juga selatan yang memiliki demografi pengundi Melayu yang barangkali 60 ke 70% perbandingan pengundi lain. Sebab itu kalau kita tengok keputusan di dua parlimen situ, di Masjid Tanah dan juga di sebelah selatan ini, memang masih bersama dengan BN, tetapi hilang kerusi banyak itu di dalam kerusi-kerusi campuran, ya, seperti mana yang kita faham ketika pilihan raya 14 dulu ini, BN menyasarkan 24-4 5-1, 24 DUN dimenangi BN, 4 DUN dimenangi oleh pembangkang, dan juga 5 parlimen dan juga 1 parlimen kepada pembangkang. Itu tidak menjadi kenyataan kerana kerusi-kerusi campuran itu banyak dimenangi oleh parti Pakatan Harapan. Tetapi dalam konteks ketika 2018 dan juga 2021 ini, kita tidak boleh mengambil perbandingan itu, menyatakan dan membuat konklusi bahawa BN akan menjadi pilihan ataupun pengundi kembali kepada Pakatan Harapan, kerana situasi yang berbeza dan juga sudah tentu kita melihat faktor-faktor semasa juga bermain peranan. Seperti mana yang kita tahu, barangkali dalam konteks PRN ketika ini, pecahan pengundi itu akan menjadi lebih ketara disebabkan keputusan Barisan Nasional UMNO terutamanya untuk tidak bertanding bersama dengan pakatannya, baik di dalam Perikatan Nasional ataupun Muafakat Nasional. Jadi kalau ini berlaku, pecahan pengundi Melayu itu sudah tentu akan boleh dijangkakan. Jadi kalau ada pecahan pengundi Melayu, kita akan melihat sejauh mana pecahan itu besar ataupun kecil bakal mempengaruhi keputusan pilihan raya. Jadi dalam konteks ini barangkali
Pakatan Harapan masih memiliki peluang untuk merampas kerusi. Cuma itulah dalam konteks semasa juga barangkali beban terbesar Pakatan Harapan itu adalah sentimen Melayu Islam yang barangkali terpalit kepada parti seperti PKR dan juga Amanah yang pada satu masa itu kalau kita melihat sentimen Melayu Islam, Melaka ni antara negeri yang masih lagi kuat kemelayuan keislamannya di antara yang terkuat di negeri-negeri Semenanjung. Jadi barangkali juga Barisan Nasional terutamanya UMNO boleh mengeksploitasi perkara ini dan memenangi kerusi-kerusi campuran yang pada saya sangat kritikal dalam menentukan kemenangan ini, terutamanya di kerusi-kerusi seperti Durian Tunggal, Kelebang, Duyung, Teluk Mas, Bembang dan Gadik. Ini antara kerusi-kerusi yang boleh yang menjadi tumpuan kepada perkara tersebut. Ya, Mujibu, adakah Pakatan Harapan cukup kuat untuk berdiri sendiri atas meritnya untuk mengulangi kejayaan pada PRU 14 dipilih kembali oleh rakyat, atau adakah mereka juga perlu mengharapkan elemen-elemen seperti perpecahan undi Melayu apabila UMNO tidak mahu bekerjasama dengan PN dan PAS dan sebagainya? Ya, saya setuju. Dari sudut Pakatan Harapan dalam konteks Melaka, saya rasa pengajaran daripada PRU 14 itu jelas memperlihatkan bagaimana pemecahan undi Melayu terutamanya di kawasan yang dipertandingkan oleh Barisan Nasional UMNO dan juga PAS itu menguntungkan mereka. Dan juga dalam masa yang sama, kelebihan Pakatan Harapan yang boleh bergerak sebagai satu koalisi, satu unit politik yang bersepadu, jadi tidak memungkinkan mereka ini ada perselisihan dalam pembahagian kerusi dan sebagainya. Berbanding dengan Barisan Nasional dan UMNO, perpecahan UMNO itu sendiri saya rasa barangkali dilihat sebagai satu beban yang barangkali rakyat Melaka, terutamanya pengundi atas pagar, kurang senang dengan tindakan ini dan jelas memperlihatkan bahawa UMNO Barisan Nasional masih lagi tidak berubah, politiknya masih lagi dalam kerangka yang lama dan mereka ini sebenarnya masih lagi mengamalkan satu budaya di mana perselisihan mereka bukan demi rakyat tetapi hanya kerana ketidakpuashatian dalam projek-projek tertentu dan habuan-habuan yang barangkali tidak dirasakan diberi secara adil dan dibolot oleh puak tertentu dalam parti itu barangkali membolehkan persepsi ini dijadikan sebagai penimbang dalam menentukan keputusan dalam PRN kelak. Ya. Tetapi seperti mana yang saya tegaskan, ya, perkara-perkara tersebut barangkali boleh diubah kerana tempoh kempen yang saya rasa begitu panjang, sepanjang 13 hari itu macam-macam perkara boleh berlaku. Kita juga masih belum melihat apakah penawaran kedua-dua parti baik Barisan Nasional dan juga UMNO dan juga Pakatan Harapan, begitu juga dengan keputusan seperti PAS dan juga Bersatu, apakah mereka bergerak dalam koalisi Perikatan Permuafakatan Nasional ataupun mereka bertanding secara berpecah. Kalau berpecah lagi barangkali kita akan menyaksikan 4 penjuru di kawasan-kawasan tertentu, ada PAS, ada UMNO, ada Bersatu dan juga parti Pakatan Harapan. Jadi senario-senario tersebut barangkali akan memberikan satu gambaran tentang bagaimana terpecahnya keputusan Pilihan Raya Negeri Melaka dan yang barangkali ya Mujibu, maaf di situ menjelit, tapi kita bercakap berkenaan mungkin dengan protes yang akan dilakukan oleh segelintir rakyat, mereka tidak mahu turun mengundi kerana diadakan waktu pandemik, walaupun kita faham ramai yang menyokong PRN diadakan untuk berlaku adil. Tapi bagaimana pula dengan undi protes terhadap mungkin Barisan Nasional atau mungkin Perikatan Nasional, kerana 4 adun ini yang ada juga adun bebas, ada juga adun Bersatu, ada adun Barisan Nasional, mereka keluar dan menyebabkan kemelut politik di Melaka ini. Walaupun kita faham bahawa Perikatan Nasional dan UMNO sudah distance themselves dan menjauhkan diri mereka, yang mengatakan bahawa ini hanyalah tindakan individu, bukan pendirian parti. Mereka ini tidak puas hati, mereka keluar menyebabkan tercetusnya kemelut politik. Tapi sejauh manakah mungkin sentimen atau undi protes rakyat itu terpalit kepada BN dan PN hasil daripada apa yang dilakukan oleh adun-adun ini? Dan mungkin mereka tidak lagi mahu mengundi kepada BN ataupun PN kerana mereka ingin protes dan tidak mahu lagi ada ketidakstabilan politik selepas ini. Adakah itu satu kemungkinan? Ya, saya rasa ini adalah satu kemungkinan kerana kawasan-kawasan yang dimenangi ini adalah kawasan-kawasan yang dikaitkan dengan parti tertentu. Contohnya di Sungai Udang dan juga di Pantai Kundo, ya, ini adalah kerusi tradisi daripada Barisan Nasional UMNO. Maka kalau kita lihat barangkali ada versus, ya, antara
setia kepada parti ataupun setia kepada ketokohan daripada Datuk Seri Idris Harun sebagai satu tokoh lama, bukan saja di kawasan DUN beliau tetapi juga di dalam politik negeri Melaka sendiri. Apakah begitu? Tetapi saya berpendapat penentuan dalam konteks pengundi di kawasan-kawasan 4 adun ini barangkali banyak berlegar dalam pertimbangan melihat kepada loyalty kepada parti ataupun melihat kepada prestasi mereka sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Saya rasa dalam konteks ini barangkali yang paling terancam keadaannya adalah Datuk Nur Hizam di Pengkalan Batu, ya, kerana kerusi itu dimenangi oleh DAP dan beliau telah melompat sebanyak 2 kali bagi mencetuskan, bagi saya lah, ya, membawa kepada huru hara di dalam politik Melaka ini. Maka apakah rakyat di DUN beliau itu akan melihat ini sebagai satu pengkhianatan dan cuba mengajar beliau dan memilih orang lain? Barangkali itu juga menarik diperhatikan. Tetapi secara umum saya rasa akan berlaku undi protes kerana kita juga sudah menyaksikan undi protes ini berlaku dalam sepanjang PRN negeri pasca 2018, ya. Bagaimana undi protes berlaku di Semenyih, begitu juga dengan undi protes berlaku di Tanjung Piai, berlaku di Kimanis, berlaku juga di dalam konteks DUN Rantau, di mana kita menyaksikan peralihan undi anak-anak muda yang besar memihak kepada Pakatan Harapan. Ya, walaupun ada kawasan-kawasan tertentu itu masih lagi dimenangi oleh UMNO, contohnya macam di Rantau, ya, masih lagi dimenangi oleh Tok Mat, tapi Tok Mat pada ketika itu menang secara percuma. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks Parlimen Rembau contohnya, bagaimana anak muda itu banyak menghilangkan undi kepada YB Khairi Jamaluddin pada ketika itu. Tapi kalau kita ambil dalam konteks di Semenyih, di Kimanis dan juga di Tanjung Piai, undi-undi anak muda itu banyak kembali kepada BN, barangkali disebabkan protes pada ketika itu yang melihat prestasi PH selepas menjanjikan satu reformasi dan perubahan dan juga manifesto yang tidak tertunai, antara sebab mengapa mereka melakukan undi protes dan mengalih undi mereka kepada Parti Barisan Nasional. Baik, Mujibu, terima kasih. Mujibu Abdul Muiz, pencarah kanan Sains Politik UiTM, membincangkan berkenaan dengan apa yang kita boleh jangka dengan PRN Melaka yang sekali lagi akan diadakan pada 20 November ini.